Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilmah kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan dalil akal yang nurani, situ deh. Betul. Dan dalil akal yang nurani pada mengambil nazar yang sahih, pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Siapa yang menjadikan dianya 7 petala langit dan 7 petala bumi itu, bolehkah ia 7 petala langit dan 7 petala bumi jadi dengan sendirian? Atau adakah orang yang lain boleh menjadikan dia 7 petala langit, 7 petala bumi, atau tiada? Dah. Baik. Ini masuk nak menyatakan, orang panggil bagaimana kita nak menggunakan akal kita. Kerana dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut, segala kejadian langit, kejadian bumi yang Allah Ta'ala buat. Apa sahaja yang terjadi di atas muka dunia, di langit baik, di laut baik, itulah ayatin liqaumin yaqilun. Sebagai ayat, tanda-tanda, signboard Tuhan bagi kaum yang berakal. Jadi agama kita ni menghormati akal. Bahkan akal tu diganding seiring dengan nakal. Jadi ingat, manhaj ahli sunnah wal jamaah, nakal dengan akal tu seiring. Banyak kali kita dah ulang. Nakal yakni Quran dan sunnah. Akal yakni qiyasus sahih, qiyas yang tepat, yang betul. Tu ijma' atau orang panggil akal ramai-ramai, ijma' ulama atau ijma' dengan makna akal ramai-ramai, sepakat, ijma'ul ummah ataupun qiyas dia panggil, itu akal. Jadi seiring Quran, hadis
ijma' dan qiyas. Nah, jadi nakal dengan akal seiring. Fil manhaj, pada prinsip, manhaj ini mana prinsip ahli sunnah wal jamaah itu seiring nakal dengan akal. Tidak mengkedepankan, mentakhir, tidak mentakdim atau mentakhirkan antara kedua. Nah, kalau mentakdimkan salah satu daripada kedua, itu bukan manhaj, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Contoh seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah atau Jahmiyah dan sebagainya, mereka tu mentakdimul aql, mendahulukan akal berbanding nakal. Sehingga setiap nakal yang tidak boleh dicerna dengan akal, mereka takwil dengan takwil yang batil. Itu dah. Begitu juga kaum Murji'ah, Musyabbihah, Mujassimah, Zahiriyah. Mereka mentakdimkan nakal berbanding akal, mendahulukan Quran Sunnah, membelakangkan akal. Sehingga menelang bulat-bulat perkara-perkara yang disebut di dalam Quran berbentuk mutasyabihat. Menjerumuskan diri mereka tu menyerupakan Allah dengan makhluk dan sebagainya. Ini orang panggil manhaj, prinsip-prinsip fuak-fuak yang sesat. Jadi ahli sunnah wal jamaah tu akal dengan nakal seiring. Maka sebab tu dia sebut itu mana? Maka hendaklah engkau fahamkan ia. Fahamkan ia orang yang salah, yang sesat itulah, akan makna kelima syahadat ini baik-baik. Faham-faham tu dengan dalil nakal, iaitu dalil Quran dan hadis, dan dalil akal yang nurani. Dalil nakal, iaitu dalil nakal, dalil Quran dan sunnah, dalil Quran dan hadis, dan dalil akal yang nurani, akal yang dibangsakan pada cahaya. Itu dah. Karena akalnya ada akal gharizi, ada akal nurani. Kalau akal gharizi itu pada binatang pun ada. Lapar cari makan, dahaga cari minum, nak berketurunan cari bini, menikah kahwin, ngatuk cari kandang, nak berak cari jamber. Itu semua tu lembu kubah pun ada. Lembu kubah pun reti benda tu. Jadi semata-mata hak tu saja dalam fikiran kita seharian, kita dengan lembu tu tidak ada bezanya. Tu ingat baik-baik. Jadi akal di sini ialah akal yang dibangsa pada cahaya, akal yang menjadi asbab menerima hidayah. Dan dalil akal yang nurani, yakni dalil akal yang dibangsakan pada cahaya. Dalil nakal dan dalil akal tadi tu, pada mengambil nazar, pada mengambil tilik. Nazar sini pada bahasanya tilik, tapi naknya makna fikir. Pada mengambil nazar, yakni pada mengambil fikir. Nazar ni ada dua makna. Satu, nazar dengan makna tengok. Nazar dengan makna lihat, melihat. Kulin zuru maza fis sama. Tuhan kata, kulin zuru maza fis sama. Itu ayat, ada ayat bawah tu. Kul, kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzuru, lihat olehmu, tilik olehmu. Tilik olehmu maza fis samawati wal ard. Tilik olehmu pada apa barang yang ada pada segala langit dan bumi. Tengok gitu. Bukan makna gitu dah. Kalau tengok gitu menawai kafir lah. Pasal kita siapa buat National Geography tu? Terjun masuk dalam laut, tengok segala. Orang kafir. Kita pun malas nak buat rancangan lagu tu. Tengok di situ dengan makna fikir. Jadi nazar sini dia panggil min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut melihat, sebut menilik, sebut tengok, tapi nak dengan makna fikir. Karena dengan lihat tu sebab bagi kita boleh berfikir. Kalau kita tak tengok, bagaimana kita nak fikir? Tu macam orang buat rumah lah. Kalau dia tak pergi tengok, macam mana nak buat? Macam mana nak bagi cantik, nak bagi comel, nak renovate. Dia kena pergi tengok. Tengok, oh sini dapur, oh sini ruang tamu. Kalau begitu, ayah fikir. Nanti tengoklah, saya nak fikir tengok macam mana nak buat cantik. Kena tengok dulu, baru boleh fikir. Kalau tak tengok, bagaimana dia nak fikir? Orang, apa nama tu, buat plan tu.
Nama apa? Arkitek. Nah, arkitek pun dia kena tengok. Tengok tanah keluas besar mana. Berapa loknya, berapa kaki perseginya, berapa square feetnya. Nah, baru dia boleh fikir nak buat rumah apa, nak buat rumah teres ke, semedi ke, banglo ke. Nah, baru dia boleh fikir. Dia kena tengok dulu. Kalau tak tengok bagaimana nak fikir? Itu. Jadi tengok tu sebab bagi berfikir. Itu. Jadi sebut nazar, sebut melihat, sebut sebut melihat, tengok, nazar, menilik. Tapi nak dengan makna fikir. Karena musabbab bagi nazar tu banyak. Nah. Ada dengan makna fikir. Nah. Ada dengan makna nampak, geti, faham. Ya juga. Nah. Baca dalam Quran kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin ni cerah, bersinar-sinar, putih berseri. Wajah saja ke? Bukan wajah saja, seluruh tubuh lah. Dia bagi sebut wajah tapi nak sekalian jasad. Min itlaqil juz'i ay jasad ay wajhun wa iradatil kulli ay kulli jasad. Mana sebut wajah orang mukmin tu cerah, tapi nak dengan makna sekalian jasad orang mukmin ni cerah, bersinar-sinar. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka melihat. Sebut melihat tapi nak dengan makna nampak. Tu. Nampak tu satu daripada musabbab bagi melihat. Itu idrak, dia panggil idrak, mendapat, mengerti, memahami. Itu dah. Dalil akal dan dalil akal ni pada mengambil nazar, yakni pada mengambil fikir. Fikir bagaimana? Yang sahih. Pasal ada fikir yang tidak sahih. Sifat bagi fikir tu. Dah. Ada tak fikir yang tidak sahih? Ya fikir juga, tapi tak sahih. Ada. Nah, seperti fikir-fikiran orang-orang yang boleh menerima Tuhan tu banyak. Nah, dia kata apa salahnya kalau Tuhan ni banyak? Nah, senang sikit nak buat kerja. Nah, macam kita lah. Kalau tukang tu seorang saja buat rumah, ini bila nak siap? Dialah gaul seming, dialah susu bata, dialah buat segala-galanya. Ini berpuluh-puluh tahun baru boleh siap satu rumah. Kalau ramai-ramai apa salahnya? Dia fikir tu. Jadi kalau Tuhan tu ada kat 10 hektar, kau 20 hektar, 1000, lagi bagus ya. Lagi senang kerja Tuhan. Tak kena cara fikir dia tu. Tu contoh fikir yang tidak sah, ghairu sahih. Tidak sahih, tak betul tu fikir lagu tu. Ataupun dia tengok manusia ni ada hak pekak, buta, bisu, tapi boleh buat macam-macam kerja. Betul tak? Buta hafal Quran 30 juzuk. Ada? Kalau di Mesir banyak ah. Nah, kita hak celek pun kuliah tak ingat-ingat ada. Nah. Orang buta, orang pekak, orang bisu, tuli ni macam-macam kerja boleh buat. Bisu tapi pandai menjahit, pandai menggubah itu, pandai memasak, pandai. Jadi dia fikir, kalau Tuhan buta, pekak, bisu pun apa salahnya? Dia boleh buat langit bumi ni. Tengok. Betul tak cara fikir tu? Salah. Salah tu. Guna fikir, tapi fikir je tak betul. Ataupun seperti fikir puak-puak falasifah. Dia fikir ke? Sebab tu filosof ni dalam bahasa Greek tu Yunan. Dalam bahasa Arab dia panggil muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan. Kononnya mereka ni orang yang menggunakan akal untuk jadi bijaksana. Jadi dia fikir. Dia fikir macam mana? Manusia ni apabila mati roh pergi ke mana? Padahal benda tu tidak termasuk daripada perkara yang boleh dicapai dengan akal. Perkara tersebut perkara wahyu, perkara yang ghaibiyah, sam'iyat, khabariyat. Perkara yang kita percaya dengan dengar khabar daripada Allah dan Rasul. Nak lebih-lebih tak boleh. Kalau kita pergi reka juga, salah. Nah, ruh ni gapo? Ruh ni sejenis arak, salah lalu. Atau ruh ni sejenis jirim, salah selalu. Ruh ni
bukan makhluk ataupun qadim dan sebagainya. Salah selalu. Jirim pun salah, arak pun salah, jauhar pun salah. Nak sebut apa? Tak boleh. Kerana perkara tu tidak dicerita oleh syarak dengan begitu detail. Termasuk min amrillah, daripada urusan rahasia Allah. Jadi orang-orang falsafah ni, dia fikir roh ni apabila keluar daripada tubuh manusia pergi ke mana? Cuma fikir tak tembuh. Akhirnya bila ada orang mati, tiba-tiba lahir kupu-kupu. Nah, ni orang mati, segera mati. Tiba-tiba daripada kepompo tu keluar kupu-kupu. Berkebas sayap. Oh, dia kata rupa-rupanya roh orang ni masuk dalam tubuh. Kepompong tak ada. Jadilah kupu-kupu. Dah. Jadi begitulah manusia rupa-rupa dia kata. Mana? Kelahiran semula. Tanasukhul arwah dia panggil. Berpindah roh kepada jasad-jasad yang lain. Jadi ketika mana dia manusia tu, dia buat kerja yang baik, buat amal yang baik, hormati orang tua, pemurah, dermawan, maka bila dia mati, lahirlah sebagai binatang-binatang yang comel-comel, yang cute-cute. Kucing ke, anjing ke, setengah-setengah manusia tak, anjing tu cute. Ikutlah, kupu-kupu ke, Jadi kalau dia jahat, lahir sebagai binatang yang keji-keji, yang teruk-teruk. Mana? Babi ke, beruk ke, bewok ke. Ikutlah. Jadi ketika mana dia jadi babi, jadi beruk, jadi bewok tu, kalau dia jadi babi atau beruk yang baik, yang sopan santun, yang hormat tu, mampu sebagai babi, lahir pula sebagai lembu ke. Lagi binatang-binatang yang mulia. Gitu. Siapa bilang gitu? Betul tak tu cara kita tu fikir? Salah. Jadi fikir ni mesti fikir yang sahih. Bagaimana nak fikir yang sahih? Tak dapat tidak, mesti kena belajar daripada guru cara berfikir. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab Arab yang lebih besar, ulama dia dia bahas perkara yang dikatakan awal wajib, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ialah mengenal Allah. Betul tak? Mengenal Allah Ta'ala. Ini mengenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah. Jaga-jaga tu. Kita cakap rekah tu supaya lebih cepat. Tapi kadang-kadang kita terpaksa menerang. Sebab ramai orang sesak pun guna. Mengenal Allah. Mengenal Allah. Mengenal Allah mana? Mengenal hukum ketuhanan Allah. Mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Abu Hasan Asy'ari kata, Imam Abu Hasan Asy'ari kata, awal wajib ialah mengenal hukum ketuhanan Allah. Mengenal hukum sifat ketuhanan Allah. Dijawab oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani, bukan awal wajib mengenal hukum ketuhanan Allah, mengenal hukum sifat ketuhanan Allah. Tapi berfikir yang boleh menyampaikan kepada kenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah. Dikritik. Orang panggil detailkan lagi. Bagaimana nak mengenal hukum ketuhanan Allah, kenal hukum sifat ketuhanan Allah, kalau tidak gunakan akal? Dalam Quran banyak disuruh kita gunakan akal. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. La ayatil li ulil albab, la ayatil li qaumin yaqilun. Jadi fikir yang boleh menyampaikan kepada makrifah, itu awal wajib. Dibangkang lagi oleh ulama yang lain pula. Bukan terus-terus tiba-tiba memikir permulaan. Ada persoalan. Maza, mahia, mahaza, apa ini? Min aina ila, ada persoalan yang timbul. Daripada mana kita? Untuk apa kita ke sini? Siapa yang buat langit ni? Siapa yang buat pokok-pokok ni? Siapa yang buat binatang terbang? Siapa? Ada persoalan. Mesti ada permulaan bagi fikir yang boleh menyampaikan pada makrifah. Itu awal yang wajib. Jawab oleh Imamul Haramain. Bukan permulaan bagi fikir yang boleh menyampaikan kepada makrifah awal yang wajib. Tapi persediaan bagi memulakan berfikir yang boleh menyampaikan pada makrifah. Itu orang panggil permulaan yang wajib. Mana? Kena ada persediaan dulu nak mikir. Dia kena ready nak mikir, boleh? Boleh orang tu duduk sibuk fikir benda lain, nak masak, nak tiba-tiba nak mikir. Boleh? Tak boleh. Al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk tu tidak boleh disibukkan. Mesti ada ifragh, ada orang panggil apa? Kekosongan, kelapangan, persediaan untuk memulakan berfikir yang boleh menyampaikan pada makrifat. Jawab oleh ulama yang lain pula.
Bukan persediaan untuk memulakan berfikir yang boleh menyampaikan kepada makrifat awal yang wajib. Tapi taklid, bagaimana cara nak berfikir. Itulah awal yang wajib. Pasal bagaimana kita nak mula ke berfikir kalau kita tak tahu cara nak berfikir. Nak susun muqaddimah. Macam mana? Kerana ramai mufakir, orang yang berfikir. Tapi belum tentu betul cara dia berfikir. Fikir yang ghairu sahih. Fikir yang tidak betul seperti puak-puak falasifah tadi. Atau puak-puak sesat tadi. Sekarang ni banyak ni dalam Facebook. 2-3 hari ni gagal. Berani ni. Umum dalam Facebook. Saya nama sekian-sekian, saya berpegang Allah dengan Muhammad sama saja. Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Muhammad tidak ada kemaluan. Muhammad tidak berkahwin. Muhammad tidak ada isteri, tidak ada anak. Lam yalid wa lam. Ada kan? Dalam Facebook ada. Viral ni. Utuh kalau ibu-ibu tak tengok Facebook. Tak tengok macam-macam pening-pening. Pelik saja. Ini ajaran tu, apa tu? Di Johor tu. Apa tu? Air tawar. Tapi ramai pengikut dia. Pasal air tawar dia tu mujarab. Ramai ibu-ibu hok lumpuh, hok sakit buah pinggang ke penyakit-penyakit ni beli air sihuk apa nama? Dia punya air tawar tu di Johor. Sihat tu tahu pun kan. Sembuh ramai. Daripada air tawar itulah dia. Ayalah tu. Sihat tu ajaran sesat lah tu. Melalui air dia tu. Jadi ibu-ibu yang sakit, yang lumpuh ke apa, jumpa ustaz berapa kali semaya ajak dah tak sembuh-sembuh. Akhirnya jumpa sihat tu, ambil beli air tawar dia 1 botol minum, wah, sembuh. Ini wali ni. Ikutlah. Apa punya ajaran ya? Cuba dekat, cuba belajar. Sama. Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Mu tengok dalam Facebook banyak dah. 3 tahun dah dia duduk bergiat. Air tawar dia seluruh Semenanjung, Sabah, Sarawak dah tersebar. Ramai orang beli. Beli? Suami saya beli. Sedap tak air tawar dia? Sembuh tak penyakit dia? Aduh, kata tak. Adalah ibu-ibu kita beli. Lumpuh. Tapi ustaz, mujarab. Dia kata, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dajjal tu hebat lagi. Bos takat air tawar sihat pun kita rebah dah. Dajjal saya esok bawa syurga dengan aku ni. Ada? Payahlah. Ya ilaha illallah. Ajaran sesat ni payahlah takat. Susah. Tak ada orang panggil apa? Ketegasan. Wallahu a'lam lah. Tak tahu. Kalau di Kota Damansara dulu kita report ada ajaran sesat tak? Apa? Kita pula kena jadi penyiasat ajaran sesat. Mana? Bawa mari bukti, bawa mari rakaman. La ilaha illallah. Kita pula je kena rakam. Orang sesat ni macam mana nak boleh dia bercakap sesat tu dengan cara rakam gini? Ada pengajian ajaran sesat ni buat video. Payah dulu. Tak tahulah saya Facebook. Ya, rasa. Tapi boleh tengoklah apa pengikut-pengikut dia sekarang ni berani dah buat video-video. Terus terang. Terus terang ajaran-ajaran kekufuran tadi itu disebar di khalayak. Ramai orang pengaruh. Pasal apa? Pasal air dia tu mujarab. Mujarab. Tak ada arah nak buat macam mana. Cara Allah Ta'ala sendiri tu. Wa man yudlil falaha tiala. Siapa yang Allah Ta'ala nak menyesat, maka tak ada siapa dia yang boleh bagi petunjuk. Mari Jibril pun tak boleh bagi. Wa man yahdillah fala mudillalah. Siapa yang Allah Ta'ala bagi petunjuk, tak ada siapa dia boleh menyesat. Marilah Dajjal pun bawa syurga ke, bawa neraka ke, boleh hidup orang mati ke, boleh bagi apa-apa pun. Wa man yahdillah fala mudillalah. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi petunjuk, tak ada siapa dia boleh menyesat. Kukuh iman dia. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Ta'ala nak menyesat, tak ada siapa dia boleh bagi tunjuk. Jangan kata Dajjal, sihat pun rebah dah. Mari sihat dengan air tawar, rebah dah dia dah.
Tu orang sakit stroke apa duk minum air tawar dia tu mujarab, sembuh. Mokcik je dulu guna kursi roda nak pergi ke mana-mana nah. Sekarang minum air sihat. Tengok dia kata, mokcik boleh jogging. Tu dia. Minumlah air sihat. Mula-mula air tawar dulu. Lepas tu, apa kehebatan? Buka ajaran sikit-sikit. Ni ajaran yang sebenar ni. Akhirnya berpegang dengan ajaran yang sesat. Sekarang terang-terangnya pula. Keluarga yang ni pun mengaku dalam Facebook, buat video. Saya berpegang dan meyakini Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Tidak ada beza di antara Allah dengan Muhammad. Kerana apa? Kerana Muhammad itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallah, sebutir ayat tu semua ke Muhammad belaka. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah tu ialah satu, Muhammad tu ialah satu. Allahus samad, Muhammad as-samad. Lam yalid wa lam yulad, Muhammad tidak diperanak dan tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang boleh menyamai tahap Muhammad. Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Lepas tu guna hadis-hadis maudhu', iaitu kononnya Sayyidina Ali ketika mana pikul Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathul Makkah tu. Rasulullah jijak atas belakang Sayyidina Ali untuk naik ke atas Kaabah tu. Ali kata, aku lihat tidak ada kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjuk kata bahawa Rasulullah ialah Allah, Allah ialah Rasulullah. Cuma ketika menjelma sebagai manusia dipanggil Muhammad, ketika gaib dipanggil Allah. Tengok, sesak tak? Sesak pakai kafir dah sampai etika gitu. Tu jaga-jaga dekat sini. Sebab tu mengaji sungguh-sungguh lah akidah ni. Ngaji sungguh-sungguh akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak berfikir dengan betul tu mesti kena taklid juga. Itu nak cerita dengan itu. Mesti daripada mulut guru juga. Sebab tu katanya alim ulama kita, man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin. Siapa yang mengambil ilmu akidah di dalam kitab semata-mata, tanpa irsyadu ustazin, tanpa huraian daripada guru yang mursyid, guru yang benar-benar mengaji maksudnya. Dakhalat fi qalbihi al-awhamu, maka akan masuk di dalam hati dia segala perasaan sangkaan-sangkaan yang salah, yang bercampur bau. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Maka sebab tu awal wajib katanya jumhur ulama, sebenar-benar orang panggil wajib wasail, dia panggil wajib wasail ya. Jadi gini, wajib makrifah tadi itu ialah wajib maqasid. Jadi nak sampai kepada tujuan itu ma'rifatullah, kenal hukum hakam ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah, itu mesti di awalnya belajar daripada guru, cara berfikir yang betul. Sebab dia kata nazar yang sahih, fikir yang betul. Fikir yang betul pada menilik kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tahu di mana ada 7 petala langit, 7 petala. Ini pun ghaibiyah. Kita percaya Allah tak ada cerita. Ada kita pergi gali bumi ni, siapa 7 petala tu? Tak ada juga. Tak ada juga. Ataupun kita naik atas langit tu. Kapal Apollo apa kali meletup. Alah sekali siapa juga dia di bulan. Tiba-tiba ada udara. Bendera mereka tu berkibar gitu. Orang kata, pelik. Mengikut sains tak ada oksigen tak tu. Macam mana boleh berkibar? Tak tahu dia sampai ke bulan sungguh. Kau wallahu a'lam. Kerana langit tu ada pintunya. Ada 7 petala. Siapa yang kata ni? Allah. Ini pun ghaibiyat. Mana? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah Ta'ala sendiri cerita dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi seumpama langit juga. Yang ni 7 petala bumi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna. Dan Allah lah yang menurunkan apa-apa urusan barang antara langit dengan bumi. Panah, kemarau, hujan, gempa bumi, apa sahaja berlaku ni, Allah lah yang menurunkan. Allah lah yang menjadikan. Saya saja kau Tuhan buat. Lita'lamu. Tu tengok. Lamu lita'lilil hikmah dia panggil. Hikmah Tuhan buat langit, 7 petala langit,
bumi 7 petala bumi, dan barang antara langit dengan bumi, segala urusan yang berlaku. Nah, orang ni baloh, orang ni berkelahi, orang ni aksiden, orang ni jatuh bankrupt, orang ni kaya jutawan, orang ni fakir miskin, apa kedana, macam-macam apa berlaku ni. Lita'lamu, supaya kalian tu mengetahui. Hikmahnya supaya kalian mengerti. Annallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap makhluknya, dialah zat yang maha amat berkuasa, yakni zat yang ada di zatnya sifat berkuasa. Aizatun muttasifatun bil qudrati. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan meliputi dengan segala apa sesuatu, dengan detail dan teliti, tidak terdahulu jahil, nisbah pengetahuannya. Itu. Nampak tak? Jadi langit bumi Allah Ta'ala buat segala benda yang kita nak tengok ni, hikmatnya supaya kita boleh mengenal hukum sifat ketuhanan Allah. Percuma sia-sia kita tengok langit bumi, kita boleh melihat, boleh, tapi kita tidak boleh mengambil dalil daripada langit bumi yang Allah Ta'ala buat. Urusan di antara langit bumi ni tentang hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanan Allah. Jadi kita tu seperti orang yang melihat signboard tapi tak erti baca. Nah, tengoknya signboard. Nak pergi ke nak pergi Al-Ustaz ya. Nak pergi ke Kedah. Turun Kuala Lumpur ni tekan minyak. Tapi oleh kerana bodoh tak tahu baca signboard, siapa ke Bangkok ni. Turun-turun kata, apa sini Sawadika. Mana? Hai, saya nak pergi Al-Ustaz. Kata, Al-Ustaz apa sini Bangkok dah. Loh. Tak tahu kan? Tak tahu. Tak tengok signboard. Mesti ada di signboard tu tulis Al-Ustaz berapa kilometer lagi dah ni. Dia kata, saya tengok, cuma saya ni tak kerti baca, buta kayu. Dia kata, oh patut jangan sesak pun. Bodoh rupanya. Kayak gitu. Umpama gitulah kita. Orang yang celak, boleh tengok tu, boleh tengok kipas, boleh rasa sejuk aircon, rasa nikmat-nikmat Tuhan bagi, tapi tidak boleh mengambil dalil tentang wujudnya Allah dan bersifatnya Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Ibaratnya seperti orang buta. Orang yang buta. Tu. Habis itu. Macam mana cara berfikir? Siapa yang menjadikan dia 7 petala langit, 7 petala bumi tu? Tu. Cara berfikir siapa hok buat? Bolehkah ia 7 petala langit, 7 petala bumi tu jadi dengan sendirian? Kalau kita kata langit bumi ni tidak ada siapa yang buat, dia jadi sendiri. Bolehkah gitu? Teриmakah? Tahi ada dalam makuk jamil, tak ada siapa dia berok. Pakai tak mengaku belaka. Tiba-tiba ada tahu, siapa dia berok ni? Tak flah ni. Senyap belaka. Tak ada, ya ada sendiri tu. Oh iya ke? Mana kalau orang kata, iya ke? Oh gitu, tahi ni ada sendiri. Dia tu sama bodoh dengan orang tu. Mana boleh ada tahi, tak ada siapa dia berok. Betul? Ada asar tanpa ada muasir. Ada kesan tanpa ada yang memberi kesan. Boleh gitu? Tak boleh. Dari itu cara fikir. Langit bumi ni ada, 7 petala langit, 7 petala bumi. Bergeraknya, angin, udara, burung berterbangnya, apa sahaja, orang duk berjalan macam-macam urusan. Tu akan jadi sendiri ni. Jadi sendiri. Kalau jadi sendiri, tentu dah orang ni tak nak benda hak dia tak suka. Betul? Ada orang nak anak dia cacat. Anak dia OKU. Anak dia mati kecil. Tak ada. Tapi buktinya ada tak? Orang lahir, anak kurang ubaya. Cacat. Ada. Anak dia mati kecil. Ada tak? Ada. Dia nak tak? Dia tak mahu. Dia tak say. Itu menunjuk kata bukan dia yang menentu. Bukan dia yang menjadi. Dia hanya memilih dan dia hanya berikhtiar saja. Yang menentu dia yang menjadi, mesti ada yang lainnya. Siapa? Tuhan. Tuhan panggil Tuhan. Tu cara berfikir. Tak ada manusia nak aksiden. Hatta hak bawa terbalik metal laju pun gila-gila tu pun nak selamat belaka. Tapi hak bawa slow pun aksiden kadang-kadang betul. Adakah dia nak aksiden? Ada. Sahaja aku bawa kereta biar aksiden, hancur lebu biar langan lo. Ya ada gitu.
Orang gila mana nak gitu. Tak ada. Semua orang nak selamat. Tapi terkadang berlaku accident. Berlaku. Qaddarallah. Allah Ta'ala takdir. Tu nak menunjuk kata bahawasanya apa yang berlaku, apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang wujud, ini bukan jadi dengan sendiri. Mesti ada yang menjadi, ada yang memperbaharui, ada yang mengatur, ada yang menggerak, ada yang mendiam, ada yang menghidup, ada yang memati, ada yang mensehat, ada yang menyakit, ada yang memberi kaya, ada yang miskin, ada yang mengangkat, ada yang menjatuh, ada yang memulia, ada yang menghina. Kayak gitu. Bukan jadi sendiri, bukan. Semua tu supaya kita berfikir. Tu lama nak jadi Perdana Menteri ni, berapa tahun-tahun masuk Jawa tu, Pak jadi Perdana Menteri. Adalah tu. Tuhan buat dah dia boleh jadi Perdana Menteri. Boleh jadi Menteri, saya ulang banyak kali, diulang-ulang tak jadi-jadi. Kalau jatuh pula lepas ni, macam mana? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu ayat tu selesai. Tak payah mengamuk, tak payah duk sungguh-sungguh nak balas berkelahi kita orang bawah. Berkelahi buat apa? Hok makan gaji puluh-puluh ribu dia. Ni nak dekat BRN ni masa muka lah ke? Sebab tak sama parti. Tengok. La ilaha illallah. Jangan jadi bodoh kita ni. Parti tu macam bekas-bekas ya. Saya suka bekas bulak ni, suka bekas petok. Lagu tu ya. Saya suka cawan begini. Ada orang suka cawan lagu lain. Itu bekas-bekas yang sudah balas supply. Gajah-gajah Melayu tu tak ada insya-Allah. Tak akan jatuh, tak akan hilang. Itu ulil amri mutlak. Yang telah disepakat dah sebelum merdeka lagi. Adapun wuzara'ut tanfidh itu boleh berubah 4 tahun 5 tahun sekali. Cuma kita tu kadang-kadang tak bersyukur. Nak lebih baik lagi. Macam dululah. Sekarang tanya peniaga. Macam mana? Best tak berniaga sekarang? Allah Ustaz, teruk sekarang Ustaz. Semua mana sedap dulu? Sedap dulu lagi Ustaz. Masa dulu? Dulu kita tak bersyukur Ustaz, nak lebih hebat lagi. Betul. Ramai peniaga-peniaga sekarang gitu. Tapi memang gitu. Ayat ni memang gitu. Macam Maghrib itu tu. Macam apa? Muammar al-Ghadafi. Mati kena bunuh ke rakyat sendiri. Cuba tengok apa kebajikan dia buat pada rakyat dia. Banyak sangat. Tapi rakyat tak bersyukur. Rakyat nak lebih baik, lebih hebat. Akhir, hancur negara dia. Macam kita lah. Nak lebih hebat, lebih kaya. Tahu-tahu makin teruk. Barang makin naik. Minyak tidak turun-turun. Contohlah tu. Nak rayaknya. Tapi kita kena syukur. Kena start dah bersyukur. Sudah. Naik siapa pun kita tolong doa supaya diberikan kekuatan oleh Allah untuk dia laksanakan janji-janji dia. Naik siapa pun. Tak kira. Jangan naik orang yang kita tak kenal, kita maki. Kata dah. Padai muka. Pas bila naik orang kita pula, ya sebenarnya kita tak bolehlah nak kita. Jadi begitu. Bila naik kelompok yang kita suka, tak tunai, dia sebenarnya kita kena bagi masa. Tak boleh begini. Tapi bila naik kelompok yang kita tak suka, aku tak ada. Tak ada pun turun. Tak ada pun murah harga barang. Tak ada pun. Jadi gitu tak boleh lah. Sudah naik dah, kita doa dah. Cuma kalau tanya saya, Ustaz, kalau saya suka, saya ni kalau nak maju Malaysia kena ada presiden macam Jokowi. Yang tak pandai ceramah tapi pandai bekerja. Kalau dia ceramah tak sedap. Gitu ya. Orang kampung. Pak Jokowi duduk ni orang kampung, ceramah tak sedap. Tapi dia punya kerja, wah. Businessman yang banyak dulu ekspor barang berniaga di Indonesia, sekarang semua tak boleh lah kau. Sakit semua. Disekat Pak Jokowi. Boleh nak berniaga ke Indonesia, kena buka kilang di Indonesia. Kena cari pekerja di Indonesia. Pandai dia mengurus negara dia. Ekonomi semakin hebat di sana. Pelabur-pelabur pun tutup pergi buka kilang di sana. Melabur di sana. Dia tak pandai ceramah. Tak pandai gitu dah ni.
Tapi dia berbuat. Orang kata dia Fir'aun. Orang tu sakit, dia pergi ziarah ke hospital. Dia berbuat dengan perbuatan, tidak dengan kata-kata. Tengok-tengok macam macam dekat-dekat dengan dulu-dululah. Nah, sekarang dia buat di Kalimantan pula, kota pusat pemerintahan. Macam dululah Putrajaya gitu. Maksud dia tu orang yang jadi pemimpin, layak. Jadi kalau kita Malaysia nak kembali hebat balik, kena ada Perdana Menteri seperti itu. Tak pandai bercakap, tapi pandai bekerja. Fikir-fikirlah tengok. Cuba nak ayat ya. Kita jangan saling mencaci maki. Kena jaga. Islam ya'lu wa la yu'la. Islam tu lebih tinggi. Nah, bukan parti ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, jangan kerana beza parti tu kita maki, kita masam muka, kita caci, jangan. Nah, dah kaum awak Islam, saya Islam, senyum. Assalamualaikum. Awak pilih tu kenapa? Saya pilih sebab ini. Saya pilih sebab ini. Okey, cukup. Nah, gitu je. Ayo, mu komunis, mu kafir, mu tak boleh. Tak boleh begitu. Nah, jangan begitu. Itu merosakkan suasana keharmonian dalam negara kita. Dah. Habis situ. Jaga-jaga. Ini PRN nak dekat ni. Sebagai nasihat juga ni. 29 Julai ni kenduri kesyukuran. Hak siapa tak jadi calon, wajib kena pergi kenduri kesyukuran. Yang jadi calon saja dimaafkan untuk tidak hadir kenduri kesyukuran. Jadi nak dekat dengan PRN ni, kena nasihat juga. Nah? Kena ada nasihat juga. Kadang-kadang orang kita ni terlebih sudu pada kuah. Nah? Orang atas tu nampak je bergaduh. Marah-marah pada hadap belakang, minum air 1 gelas 2 setera. Nah, baik je. Dia orang tak ada apa-apa sekali. Nah? Kita je yang bawah ni balah kelahi sungguh-sungguh. Nah? Habis itu. Jadi fikir. Boleh jadi sendiri kah? Tak boleh. Mesti ada yang menjadi. Atau adakah orang yang lain, yang selain daripada Allah yang Esa tu boleh menjadi akan dia, akan 7 petala langit dan 7 petala bumi? Takut bukan Allah satu. Dia pakat juga 2, 3, 4 orang lagi Tuhan hak lain. Membuat langit separuh sebelah ni, aku buat langit sebelah ni. Membuat bumi sebelah bawah, aku buat bumi sebelah atas. Gitu ke? Boleh ke lagu tu? Kita kalau fikir dengan salah, cara kita fikir kan, iyalah, mesti lagi cepat. Contoh nak akak meja seorang, tak erok. Mai pakai tolong. Okey, gagah ke rasa? Gagah ke gitu? Gagah ke? Lemah ke? Kalau gagah akak seorang ya. Betul tak? Kita tak duk fikir kata, kalau ramai-ramai lagi cepat. Dah. Nah, Tuhan kalau ramai hancur lebu. La fasadata. Lalu kena kata, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada pada langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah, hancur binasa. Apa makna hancur binasa? Tidak boleh ada walau sebesar zarah makhluk ni sejak daripada awal lagi. Dia berkelahi. Gitu. Nah, atau saling bersependapat, mana saling bersepakat. Nah, mana? Contoh di Tuhan dua. Takdir Tuhan ada dua. Ni sebenarnya nanti kita akan belajar pada dalil wahdaniyah. Nah, dalil wahdaniyah. Contoh dulu. Nah, sikit-sikit kita sentuh dah. Contoh Tuhan nak buat diri saya ni. Saya ni boleh belah dua tak? Boleh belah dua. Kanan separuh, kiri separuh. Betul? Tuhan A, Tuhan B pakat. Mari kita buat baik. Nah, buat macam mana? Saya buat sebelah kanan, awak buat sebelah kiri. Nah, boleh? Boleh. Luluh kedua-duanya. Jadilah saya. Jadi macam mana? Jadi macam mana? Jadi sebelah kanan saya tidak berhajat kepada Tuhan A. Sebab Tuhan B yang sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya tak berhajat pada Tuhan B. Sebab Tuhan A yang buat sebelah kiri saya. Ni payah sikit nak nampak gitu. Ginilah. Tuhan A nak buat langit, Tuhan B nak buat bumi. Nampak? Tuhan A kata saya nak buat langit. Tuhan B kata saya nak buat bumi. Okey? Awak buat bumi, saya buat langit. Alright. Buat. Jadi langit, jadi bumi. Okey. Langit berhajat tak kepada Tuhan B? Tak berhajat. Pasal bukan Tuhan B buat dia. Tuhan A yang buat dia. Bumi berhajat tak pada Tuhan A? Tak berhajat. Pasal bukan Tuhan A buat dia. Tuhan B buat dia. Nampak? Jadi A dengan B ni Tuhan ke?
Dah, pasal apa? Pasal ada selain daripada dia yang tidak berhajat pada dia. Sedangkan hukum ketuhanan mesti istighna'u an kulli ma siwahu. Dia terkaya daripada tiap-tiap benda yang lain. Mana dia tak berhajat ke apa-apa, selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia. Walau sebutir zarah, walau sebutir debu, walau satu ekor ulat, satu ekor kuman sekalipun, semua berhajat ke dia belaka. Tak boleh lepas dengan dia. Tiba-tiba langit tak berhajat kepada Tuhan B sebab Tuhan A buat dia. Bumi tak berhajat kepada Tuhan A sebab Tuhan B yang buat dia. Maka ada selain daripada dia yang tidak berhajat kepada dia, ini ternafi hukum ketuhanan. Bila ternafi hukum ketuhanan, bermakna A bukan Tuhan, B bukan Tuhan. Bukan Tuhan tu panggil. Pasal ada selain daripada dia yang terlepas daripada dia. B kata bukan mu buat aku. Nak perintah-perintah aku pasal apa? A buat aku, contoh. Bumi kata. Contoh lah tu. Langit kata, bukan nak perintah-perintah aku pasal apa? Bukan mu buat aku, Tuhan B. Tuhan A buat aku. Contoh. Jadi ada benda lain yang terlepas? Ada. Maka bila ada satu benda yang terlepas daripada dia, ternafi hukum ketuhanan. Bila ternafi hukum ketuhanan, ternafi diri dia tu Tuhan. Bila A bukan Tuhan, B bukan Tuhan, tak ada Tuhan, bagaimana boleh ada langit bumi ni? Tak boleh ada. Kerana tak ada sang pencipta. Tu contoh. Contoh tu. Itu kalau bersepakat tu. Kalau berselisih, berkelahi. Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B nak meniadakan bumi. Lagi celaru. Dan luluh sebab dia Tuhan, luluh kehendak kedua-duanya. Bumi jadi apa? Bumi jadi ketika ada tak ada, ketika tak ada tu ada. Tuhan A nak buat bumi, jadi bumi. Tuhan berkata aku tak say bumi ni, aku tak ada bumi. Luluh kedua-dua. Bumi apa? Bukan sekejap ada, sekejap tak ada. Kalau sekejap ada, sekejap tak ada tu boleh terima lagi macam cik semua tu. Betul tak? Ni ketika ada tu tak ada, ketika tak ada tu ada. Apa tu? Boleh terima gitu? Sekejap ada, sekejap tak ada pun pening dah. Betul? Kita ni kalau Tuhan A nak buat, Tuhan B nak meniada. Ada dua Tuhan paling kurang nak berbelah. Tuhan A nak buat kita, Tuhan B nak meniadakan kita. Dia berkelahi dua tu. Ketika mana luluh kehendak Tuhan A ada kita. Nak bayar ni, pergi kedai rucik beli beras. Nak bayar. Tuhan berkata, apa buat tu? Tak ada, aku tak nak ya ada. Hilang dah. Cashier kata, baru nak ambil duit, hilang dah. Tuhan kata, aku nak duit ada. Ada pula dah nak nyucuk duit. Dia ambil duit, nak pergi nyucuk, tak ada pula. Tuhan B kata, tak ada. Ada benda lagu tu. Itu sekejap ada, sekejap tak ada. Ni dah. Ketika ada tu tak ada, ketika tak ada tu ada. Boleh terima dengan akal? Tak boleh. Tu nak ceritanya kalau Tuhan tu berbilang, paling kurang dua, bukan makna hacur lebur jadi dulu bumi. Sejak daripada awal lagi tak boleh ada pun langit bumi ni. Sebutir zarah pun tak boleh ada. Maka sebab tu dipanggil wahdaniyah. Apa? Bersangat-sangatan tunggal Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Ada. Tu sirap mubalarah tu. Wahdaniyah. Dan tilik pula pada kejadian diri kita. Tengok pula. Pasal diri kita lah hak paling dekat dengan kita. Tu. Jadi dia mula dengan tengok langit bumi dulu dah. Kalau dalam kita apa nama ni? Kalau dalam kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dalam kitab Matan Jawharut Tauhid disebut fanzur ila nafsik. Fanzur ila nafsika summa taqil lil alamil ulwi summa sufli. Maka tilik fikir olehmu kepada dirimu. Fikir tu mula pada diri dulu. Pasal hak paling dekat dengan kita diri kita. Makhluk hak paling dekat sekali siapa? Kita. Fanzur ila nafsika. Tilik olehmu kepada diri kamu. Fikir. Dalam Quran kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Afala tubsirun ay afala tatafakkaru. Pada diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak melihat, yang kamu tidak berfikir. Jadi diri kita dulu. Kalau dalam kitab Jawharatul Tauhid disebut gitu. Kalau tak cukup lagi fikir pada dirimu, summan taqil lil alamil ulwi. Kemudian berpindahlah fikiran kamu tu kepada alam sebelah atas. Mana? Udara, langit, matahari, bulan, bintang, cakrawala, burung yang berterbangan, awan dan sebagainya, hujan, kilat, guruh, tu alam ulwi sebelah atas tu.
Ada lagi sebelah atas tu, mana? Melekat gapo tu tak boleh nak tengok lah, nak fikir macam mana. Lama duduk tengok, atau fikir gapo tu makcik. Tu duduk tengok kau melekat jaga pintu langit tu. Wah, apa you tak minum-minum teh oh dek tu ni. Hai, tak boleh nak fikir waktu ghaibiyah, nah. Mana alamil ulwi ni, alam sebelah atas tu memang termasuk melekat, syurga, nah, qalam, luh mahfuz, arash, arsyur rahman. Tapi benda tu ghaibiyah, kita tak boleh tengok. Nak fikir ni benda hak boleh tengok. Mana? Awan, langit biru, matahari, bulan, bintang. Itu kan? Tak cukup lagi. Summa sufli. Kemudian kamu berpindahlah fikiran kamu kepada Allah. Bawah bumi ni ada air. Pelik ke? Pelik lah. Ni atas ni kerah ni. Duk hijau. Korek-korek bawah ada air. Korek-korek lagi. Ada tembaga. Nah, ada emah kadang-kadangnya. Siapa-siapa ke keruk bumi tu orang saya panggil gravity. Nah. Kalau kira dalam hadis sebut di bawah daripada lapisan yang ketujuh inilah pintu api neraka Jahannam. Itu. Sebab tu nanti bila kiamat sangkakala yang kedua tu, syurga yang di langit diturun ke bawah, neraka yang di bawah dinaik ke atas. Lalu dibentangkan orang panggil titian sirat. Itu dah. Lepas tu dalam Isra' Mi'raj tu Nabi naik ke langit. Tengok neraka, azab neraka. Itu kata ulama, Allah tamsilkan sahaja. Kerana apa? Kerana sebenar-benar neraka tu di bawah 7 petala bumi. Jadi pintu lubang daripada lubang neraka bagi orang yang diseksa di alam kubur. Ada ni. Adalah. Itu nak suka tu kadang-kadang orang kata, kena seksa alam kubur tak apa, confirm ya. Sebab bukan dalam neraka. Loh. Nah, dia ada satu orang ustaz mungkin tersalah lah. Dia nak tarikkan orang ramai ni supaya pakai tudung. Betul, kita kena suruh orang ni pakai tudung, tutup aurat, bagus. Memang disuruh gitu. Siapa yang tak tutup aurat, maka dia bermaksiat pada Allah. Maka masuk dalam janji seksa Allah Ta'ala. Tapi tak boleh kita kata, kalau orang ni mati, tak pakai tudung, confirm kena seksa. Tak boleh itu. Nak confirm tu. Dah janji-janji Allah tak confirm ke? Janji Allah tu pasti. Tapi Allah yang berkuasa, Allah yang menghendaki atas orang yang mati tadi tu. Maka sebab tu akidah ahli sunnah wal jamaah disebut macam mana? Man mata walam yatub min zambihi fa amruhu mufawwidun li rabbih. Itu kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid. Siapa orang mukmin yang mati tapi tak sempat bertaubat daripada dosanya. Orang kata bila ni Timur nak pakai tudung, nak tutup aurat, nantilah, saya masih muda lagi, sambil nak makan nasi ni. Saya masih muda lagi, nanti tua saya taubatlah. Ekak. Mati situ, tak ada nak taubat dia. Walam yatub min zambihi. Mati situ, tak sempat tutup aurat, tak sempat taubat. Macam mana kita nak hukum? Allah confirm dah neraka mendatang ni, gitu ke? Lepas je kat Cina lah ustaz, tak payah dah kita nak urus macam gitu. Tak boleh. Pegangan ahli sunnah wal jamaah, fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusannya diserah kepada Allah. Macam mana diserah kepada Allah? Kalau Allah Ta'ala nak ampun boleh, kalau Allah Ta'ala nak azab pun boleh. Jadi kita tak boleh nak confirm. Tak boleh nak confirm syurga, tak boleh. Nak confirm neraka pun tak boleh. Nak confirm diampun tak boleh. Nak confirm diseksa tak boleh. Lepas tu, serah pada Allah. Tapi ustaz ni mati dalam disko ni. Tangan sebelah cocok bitel, tangan sebelah dia botol arak ni. Cek IC nama Pok Dollah bin Sulaiman. Allah. Islam statusnya nanti ni. Ni macam mana ni? Maksiat tak? Maksiat. Tak payah tak. Lepas begitulah ajar kat Cina tak apa, bakar-bakar macam Hindu gitulah. Neraka dah confirm ni. Berani kerak jari saya gitu. Tak boleh. Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Uruhlah atas jenazah dia orang Islam, mandi, kapal, semaya. Lepas tu dia maksiat tu sah. Mati sambil minum arak dalam disko pula tu. Tu urusan serah pada Allah. Kalau Allah nak ampun boleh, Allah Ta'ala nak azab pun boleh. Tak ada masalah. Kita bukan Allah, kita jangan buat jadi macam Allah. Biar Allah Ta'ala kembali pada kehendak dia. Insya'a ghafaralahu wa insya'a yu'adzibahu. Itu hak betul.
Jadi tak boleh, confirm tu tak boleh. Tak kira lah confirm neraka, kau confirm diseksa, kau tak boleh dua-dua. Confirm tu tak boleh. Payahlah nak faham dia tu ni. Ramai manusia benuk lah ni, kena makan kismis banyak ni dia. Kata, ustaz ni nak tegur pun. Ustaz tu kata bukan confirm neraka, confirm diseksa. Orang nak tegur tu bukan masalah diseksa ke neraka. Confirm tu tak boleh. Tak kira lah confirm neraka, kau confirm seksa. Pakai lu seksa di mana? Lu berjambe? Lu berjambe? Diseksa? Lubang neraka. Kubur tu akan jadi hufratun min hufarin. Satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Itu lah. La ilaha illallah. Payahnya manusia lah ni. Penat lah. Bila kita kata kita, sedap ustaz kata kau bodoh. Dah kata cerdik macam mana? Setahun tu bodoh lah. Tak kena kata cerdik. Sebab tu kalau kita bodoh, kita komen. Senyap. Tak payah lah. Kena ngaji lagi. Itu bagus. Tapi ramai orang lah ni tak gitu. Dia kondem pula. Orang nak royak awak betul ni, dia kondem pula. Supaya beringat. Kalau kita guna, tersalah ustaz tu bercakap tu, kita guna lagu tu bahaya. Nanti ada di kalangan keluarga kita tak pakai tudung kalau mati. Saya tak pergi semayang mayat tu. Ngakak cerak-cerak dah. Tak pergi tutup aurat tu. Jangan. Walau bagaimana fasiqah sekalipun, jahat bagaimana dia tu derhaka pada Allah Ta'ala, tapi kalau dia masih mukmin muslim, mukminah muslimah, tetap kita kena laksana hukum Islam. Nah, urusan dia derhaka serah pada Allah. Pegangan kita ahli sunnah wal jamaah gitu. Nah, ni timah ni kenapa tak tutup aurat? Bukan tutup aurat wajib ke? Wajib. Nah. Wajib tutup aurat. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Si ayat Quran dalil. Dah pasal apa awak tak tutup aurat? Kata saya, imannya lemah. Jadi orang yang tak tutup aurat, orang yang minum arak, orang yang buat hijau maksiat, itu confirm derhaka pada Allah. Betul tak? Confirm derhaka. Sebab tu kita kata muslim fasik, muslimah fasiqah. Apa fasiqah? Fasik khuruju an taatillah. Tidak taat pada perintah Allah. Confirm maksiat, confirm derhaka. Tapi masuk dalam janji seksa. Bukan confirm kena seksa. Itu jaga-jaga. Masuk dalam janji seksa Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berjanji, orang zina, orang minum arak, orang judi, orang riswah, kan ada seksa-seksa dia. Tuhan janji tak? Tuhan janji. Maka kalau seorang itu berbuat maksiat, masuk dalam janji seksa. Maka kalau dia mati, serah pada Allah Ta'ala. Kalau Allah nak ampun boleh. Kalau Allah Ta'ala tak nak ampun, masuk seksa dia. Sebab Allah Ta'ala kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik akbar. Dosa kufur, dosa kafir, Tuhan tak ampun. Mati je orang kafir, mati je orang mensyirik ke Allah Ta'ala, hak tu kekal neraka. Tuhan tak ampun sampai bila-bila. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah siap untuk ampun dosa selain daripada syirik, selain daripada kufur. Dosa apa pun Tuhan siap nak ampun. Terpulang pada Allah. Kalau Allah tak nak ampun, dia azab dia lapis neraka. Sebab dia janji dah. Siapa tak semaya, siapa tak tutup aurat, ni seksa-nya. Kalau dia tak nak ampun, dia suruh bayar neraka. Tapi kalau dia nak ampun, boleh tak? Boleh. Tak ada apa-apa. Jadi jangan pula kita ambil kerja Tuhan. Ni tak aja mari surah ni. Neraka dah. Kafir boleh jadi. Sudah. Jangan gitu, jangan. Semangat sangat Islam kita tu, siapa ada dalam Facebook tulis kafir tu kat artis. Astagfirullahalazim. Jangan lagu tu, tak baik tu. Nanti akhirat Tuhan tanya, hijab apa mula? Mula di dunia hijab apa? Saya berterupa, ya Allah. Parti tu ke parti ni kau bayar bulan-bulan puluh-puluh ribu, saya buat hijab lah kata. Macam mana nampak macam jadi Allah mula di dunia tu? Manil ladzi azinaka an tatali alayya? Siapa yang mengizinkan engkau untuk mengambil urusan aku sebagai Tuhan? Nak jawab mana kita? Tanya hijab apa mula? Driver lori Tuhan. Gua mana nampak macam Tuhan mula tu? Kata ke driver lori? Jangan. Tak terjawab kita. Serah. Fa amruhu mufawwadun li rabbi. Kita nahnu nahkumu bizawahir. Kita buat kira hak zahir saja. IC dia Islam, mokpok dia Islam, Islam lah. Tak aja mayat Ustaz. Tak aja tutup aurat ni.
Zina tu agak-agak judi. Itu urusan dia, serah pada Allah. Kita semaya minta apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anhu. Cukup. Bukan urusan kita nak menentukan orang tu seksa kau confirm itu dah. Bukan kerja kita. Nah, itu. Jaga-jaga tu. Dan tilik pula pada kejadian diri kita ini, demikian itu juga. Apa demikian itu juga? Siapa yang menjadikan diri kita? Bolehkah diri kita jadikan sendiri? Boleh. Tentu-tentu sekali semua ada sini. Kalau boleh jadi diri sendiri, mesti kalau lelaki nak jadi macam Salman Khan, Shah Rukh Khan, hidung maco boleh nyakup baju. Kalau hak Tina pula apa? Siapa? Tak kerti aku arti hak macam-macam. Kaju. Tak comel dalam kaju. Karisna kapur ke bukan benda? Nah. Tak kerti lah kita je. Siapa-siapa hak comel-comel. Tentu kita nak lagu tu. Betul tak? Tu. Tapi tak. Nyatanya, hidup kita kepek. Nah. Kulit kita dah lengit dah. Hari-hari duk main. Nah. Dengan semi. Nah. Bolehkah jadikan sendiri? Nah. Siapa yang menjadikan diri kita? Itu mana demikian itu juga tu lagu mana? Siapa yang menjadikan diri kita ini? Bolehkah diri kita jadikan sendiri? Atau adakah orang yang lain selain daripada Allah yang boleh menjadikan diri kita? Atau tiada? Itu mana? Itu makna demikian itu juga. Lagu tu juga. Lagu mana? Lagu tak dia. Persoalannya, siapa buat kita ni? Bolehkah jadi sendiri? Kalau jadi sendiri, saya tak nak ni. Jari lagu ni. Saya nak putih, kucing, jari dia ni. Saya tak nak muka gini. Saya nak muka lebih handsome lagi ni. Hidung nyakup baju semua dia ni. Semua betul? Betul tak? Duk kata hidung kepek. Aduk bata hidung. Hidung kepek. Mata pun tu. Duk. Bukan jadinya sendiri ni. Mesti ada yang menjadi. Itu. Seperti firman Allah Ta'ala, Qulin zuru maza fis samawati wal ard. Apa terjemahannya? Katakan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu fi'ama. Ada dhamir mustati dalam qul. Katakanlah, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raya, ceramah, kempen, ajar, itu makna qul. Memanglah Nabi. Tapi setelah Nabi tak ada, kita lah pula hak kena kul ni. Kena raya. Katakanlah, hai Nabi Muhammad. Unzuru maza fis samawati wal ard. Tilik oleh kamu, fikir oleh kamu, hai manusia. Semuanya. Apa-apa. Banyaknya dia tu. Semuanya apa-apa dianya itu di dalam 7 petala langit dan bumi. Unzuru, fikir oleh kalian apa akan barang akan apa unzuru maza, apa barang ini fi samawati wal ard, apa barang ini pada segala langit dan bumi. Dah. Apa barang yang ada pada segala langit dan bumi. Mana pada 7 petala langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, turun hujan, itu. Dan pada bumi ada pokok, ada laut, ada galiamah, ada bukit bukau, gunung ganang, ada hutan belantara, ada kayu balok, kayu cengam, apa macam-macam jenis. Oh, pelik-pelik saja ada. Ada laut, bagai-bagai laut, ada warna hitam, ada warna biru, ada putih jernih. Nampak dalam orang duduk berenang. Betul tak? Kadang-kadang tu tengok dalam National Geographic sebelah ni hitam laut. Sebelah ni putih jernih. Tak capur macam ada sepadan. Siapa buat tu? Takkan jadi sendiri. Adalah. Maka adalah yang nyata kepada segala orang yang berakal itu tanda bekas kudrat dan iradat Allah juga yang nyata. Maka adalah yang nyata, yang jelas. Kepada segala orang yang berakal itu, bagi orang yang mempunyai akal nurani tadi. Segala perkara langit bumi, apa hak ada pada langit ada pada bumi itu ialah tanda bekas kudrat dan iradat Allah Ta'ala juga yang nyata. Pasti tengok makhluk nampak Allah. Itu la ayatil liqaumin yaqilu. Itu semua Allah Ta'ala jadi sebagai tanda-tanda signboard Tuhan
bagi kaum yang berakal. Jadi orang berakal ni bukan semata-mata tengok langit, oh hebatlah langit. Gitu ya? Setakat tu ya? Nah, setakat langit. Habis di langit situ ya? Dah. Hebatnya zat yang menjadikan langit, zat yang menurunkan hujan, zat yang memberi rezeki, zat yang menjatuhkan orang, zat yang menaikkan orang, zat yang memuliakan orang, zat yang menghinakan orang, zat yang mensehatkan orang, zat yang mensakitkan orang, zat yang menghidupkan orang, zat yang mematikan orang, zat yang mencantikkan apa-apa benda yang kita tengok dengan cantik. Nah, zat yang mengurniakan rezeki, zat yang menyekat rezeki, zat semua mesti ada yang menjadi, bukan jadi yang sendiri dah. Itu. Jadi apa yang dilihat bagi orang yang berakal ni pasti akan berbekas di dalam akal dia, ialah bekas kudrat dan iradat Allah. Tanda kesan daripada sifat penentu Allah dan sifat berkuasa Allah yang nyata. Apa makna? Yakni bekas tanda kuasa Allah dan kehendaknya, kehendak Allah juga yang nyata. Hak jelasnya nampak kudrat iradat Allah. Mana? Bekas kudrat iradat Allah. Kita cakap tu reka. Dah. Maksud daripada kudrat iradat Allah tu makna bekas, kesan. Kesan daripada kudrat iradat tu sifat yang ada di zat Allah. Bukan duk nampak sifat zat Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi nampak. Hak kita nampak ni ialah kesan daripada kudrat iradat Allah. Tu. Bukannya disuruh Allah Ta'ala tilik itu langit dan bumi itu sahaja. Bukan disuruh tu tengok langit. Kulin zuru maza fis samawati wal ard. Kata Nabi Muhammad, tilik olehmu kepada langit dan bumi. Kita pun tilik langit. Lepas tu tengok ke bumi. Okey, selesai. Bukan gitu. Masuk tilik fikir tu, Masya Allah. Hai adalah hati kita tu. Allah hebat. Tentu dah tu menjadi ni tentu dah bersifat dengan kudrat iradat. Nah, pasti dia tunggal. Tak mungkin ada dua. Itu. Tu nanti lagi akan. Sifat-sifat tu semua ada dalil akli belaka. Nah, kalau Tuhan tidak ada, jadi lagu mana? Kalau Tuhan tidak sedia, jadi lagu mana? Kalau Tuhan tidak kekal, jadi lagu mana? Kalau Tuhan tu tidak bersangatan tunggal, berbilai bahkan paling kurang dua, jadi lagu mana? Kalau Tuhan tidak ada sifat berkuasa, bahkan lemah, jadi lagu mana? Itu digunakan akal untuk kita berfikir, untuk mengambil natijah bahawasanya Tuhan tentu tidak tak ada, pasti ada. Tentu tidak baharu, pasti sedia. Tentu tidak binasa, pasti kekal. Tentu tidak berbilai, pasti sangat tunggal. Tentu tidak ada di zatnya sifat lemah, pasti ada sifat berkuasa. Tentu tidak di zatnya sifat babuk, nyanyuk, digagahi, terpaksa, pasti ada sifat penentu. Tentu tidak ada di zatnya sifat bodoh, tentu ada sifat pengetahuan. Ila akhir. Tu kita berfikir tu untuk mengambil hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Habis. Kemudian kita sambung selanjutnya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda molek dah. Baru masuk muka surat 4. Allah. Tak tahulah. Ni muka surat berapa ada kitab ni? Muka surat 37. Baru masuk muka surat 4. Tapi tak boleh buat banding lah. Muka kita ni ngaji sebulan sekali. Kalau di pondok dulu, seminggu 3-4 kali. Sebab tu cepat boleh. Tu pun 2 tahun ke 2 tahun lebih juga baru boleh khatam. Tahu tengoklah. Takut lepas ni jadi sungguh buka pondok wargemah tu, esok boleh duduk pondok wargemah. Sebab tanah sebelah tu dengan kabarnya nak jual ke pihak pondok juga 1.2 juta. Jadi kalau jadi sungguh nanti nak buka untuk pondok wargemah. Pondok wargemah maksudnya kita buat tu kita kira sekali dengan tanah selalu. Lagu tu. Kemudian hak tu bukan saya urus tu. Nanti akan ada AJK hak urus. Saya umur gini tu ada 4 orang dah. Mesej tanya, "Ustaz, saya nak duduk pondok wargemah tu. Berapa?" Tak ada lagi tu. Itu AJK asing. Sebab saya tak siap masuk capur pondok wargemah tu sebab hak ni pun saya pening. Cukuplah pelajar-pelajar ni pun balik ni ambil kapek pula, wagi pula duk pindah sikit-sikit. Bagi tak ada akak almari wagi
Pergi pula Kedah awal beli barang dulu, kata sudahlah, lewat dah lah. Nah, dia hari-hari duk sibuk gitu. Saya duk target hari Sabtu ni pelajar pindah belaka dah. Jadi jangan lupa 29 Julai pakat mari. Kenduri kesyukuran. Makan ya, tak ada apa-apa. Melainkan jadi calon wakil rakyat tu dimaafkan. Kalau tak jadi calon, tidak dimaafkan. Fardu ain kena mari. Awak mari apa? Mari makan tengah hari itulah. InsyaAllah 29 Julai hari Sabtu yang depan, ada 9 hari, 10 hari lagi ni. Pakat-pakat mari pukul 11.30 pagi sampai pukul 5. 5.30 tengah hari. Apa? Sampai 6 petang. Tak apa, boleh juga sampai 6 petang. Tapi jangan mari pakai 6 petang. Sikit dah lauk jadi. Mari tengah hari lah, makan tengah hari kan. Tak payah masuk dah hari tu. Bawa lah. Anak ke, tok lelaki ke, bawa belaka dah sini. Hak mana orang berwakaf, pakat mari belaka. InsyaAllah. Tok lelaki lah. Pakat-pakat mari insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.